ramai yang terkesan kehilangan kerja dan pendapatan. Ada juga kepada mereka yang kehilangan kerja menggunakan bantuan-bantuan kerajaan untuk menjana lagi pendapatan mereka. Tapi cuba bayangkan, kalau sekarang ini tidak ada sektor perniagaan yang sedang maju, tidak ada sektor perniagaan yang sedang mencapai keuntungan berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya, maka bolehkah skim cepat kaya XYZ mencipta kekayaan untuk anda? Sedangkan mesin-mesin Bitcoin mining pun kena gelek. Betul. Dan jadi untuk bercakap lagi tentang perkara ini, untuk mengupas lagi tentang isu skam pelaburan ini, kita akan bersama dengan Cik Mahmud Jumaat, Peguam Rakyat Rakan Kongsi Tuan Imam Mahmud & Co. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Okey, Tuan, bila kita berada di musim pandemik ini, pastinya ketidaktentuan seperti pandemik COVID-19 sedang berlaku. Skamer cuba mengambil peluang untuk mencari mangsa bangsa baru. Jadi, mengapa skam pelaburan ini semakin berluasa di musim pandemik ini? Baik. Pertama sekali terima kasih kerana pihak Selamat Pagi Malaysia menjemput saya untuk hadir untuk memberi kesedaran dan berkongsikan tentang pengalaman yang saya ada. Simple je. Skamer ni seperti mana orang-orang yang lain, dia akan mencari peluang dan mereka sangat bijak mencari peluang. Apabila kita lihat ramai rakyat Malaysia yang mendapat yang dibentikan kerja, mereka akan dapat ganti rugi, panggil VSS, atas dasar retrenchment. So ada juga antara mereka yang mendapat bantuan kerajaan seperti ICINA. So bila adanya peluang-peluang sebegini, dan mereka akan menghampiri mereka dan mereka akan membuat satu proposal yang mana menarik minat mereka di samping you ambil duit tu letak di dalam bank. Why not you ambil duit tu semua, you pergi buat pelaburan bersama mereka, dan mereka akan menjanjikan satu pelaburan yang luar biasa yang sehingga menarik minat mereka untuk melabur kepada mereka. If it's too good to be true, it's probably not. Kita melihat skam pelaburan ini sejak dahulu lagi. Banyak skam melibatkan emas seperti Geneva, melibatkan land banking, melibatkan penjualan tong drum minyak dan sebagainya. Semuanya adalah tipu, dan semua itu berlaku tatkala dunia maju, perniagaan, ekonomi sedang berkembang pesat. Tapi sekarang ini ada juga skamer yang ingin mengutarakan pelan-pelan dengan janji-janji manis. Apakah modus operandi yang mereka gunakan untuk first contact dengan seseorang mangsa? Okey. Dia basically scammer ni, dia punya modus operandi simple. Dia ada 3 je elemen. I think benda ni telah diwawarkan di media sosial, di surat khabar, di televisyen. Yang 3 ni memang takkan lari. Yang mana menjanjikan satu keuntungan yang luar biasa. Yang kedua, jaminan keuntungan yang tidak akan ada risiko. Yang ketiga, keuntungan tersebut mesti jangka masa pendek. Dalam masa 1 bulan, you akan dapat keuntungan contoh 10% jaminan. Wow. Itu selalunya apa yang akan berlaku. So, apa yang saya cuba terangkan di sini, pada mulanya mereka akan cuba untuk menunjukkan kehebatan skamer. Mereka akan menunjukkan, okey, saya dah biasa trading, saya hebat. Kalau contohnya dalam pelaburan, saya dah trading ni memang makanan dia lah. So apa ni, dia panggil Brother Ren. Orang tanya, ni siapa Brother Ren ni? Warren Buffett, dia kata. Warren Buffett tu kadang-kadang malam-malam kontak saya. Dia kata Brother Ren ni malam-malam kontak saya minta advice. Warren Buffett minta advice daripada dia untuk nak masuk pelaburan saham yang mana. So orang pun macam amazed lah. Uish, steady panggil Brother Ren. Wah, ini bukan biasa-biasa dia ni kan. So dia akan invite orang untuk membuat pelaburan, dan tempat dia mesti 5 star. Okay. Dia mesti 5 star. Okay. Dia akan dan tujuan dia akan cerita, okey, saya sebenarnya dah cukup kaya dah. Tengok gambar-gambar saya di dalam Facebook, kereta semua hebat-hebat, rumah semua besar-besar. Tapi kalau you all check kereta dan rumah tersebut, itu bukan dia punya kereta pun. Kalau you check, saya dah biasa dengan pelaburan, macam-macam pelaburan, dengan you tengoklah, macam saya katakan tadi, diorang bijak mencari peluang. Diorang akan waktu perlukan face mask, diorang akan buat pelaburan face mask. Waktu hand sanitizer, ada pelaburan hand sanitizer ataupun hand glove. So waktu diorang akan menarik
trust tau, confidence of the public ni untuk invest kat diorang. Dan diorang akan ceritakan juga tujuan. Tujuan pelaburan ni adalah untuk membina masjid. Contohnya. Diorang akan tunggang. Dua ni diorang mesti favorite. Dia akan tunggang agama, dia akan tunggang bangsa. Dia akan cuba kalau orang-orang tua di kampung ni, dia akan lagi tertarik lah. Itu bagus ini, maknanya dunia akhirat ni. Dia kata syariah compliance. Dan pada masa yang sama, dia akan ada satu grup. Selalunya ni saya ceritakan pasal pelaburan-pelaburan besar. Pelaburan-pelaburan yang melibatkan ratusan juta kerugian, melibatkan ribuan orang yang masuk. Dia mesti, kalau yang hebat-hebat, dia akan ada 5 dia punya tim lah, 5 orang dalam satu tim. Pertama dia akan ada scammer. Nama dia akan panggil sidekick dia. Dia punya partner yang akan cerita, dia scammer tu kata saya hebat. Dan orang yang sidekick dia ni, dia punya partner dia kata, dia ni memang hebat. Dia ni memang betul lah. Saya pun pernah tengok Brother Ren kontak dia malam. Dia akan cerita. Lepas tu dia akan nombor 3, dia akan cerita pula. Dia akan tarik seorang lagi agamawan. Akan masuk untuk mengatakan, pelaburan ni memang syariah compliance. Memang dia syorkan masuk. Dan nombor 4, dia akan ada peguam. Peguam yang akan draftkan perjanjian. Ini memang semua akan berlaku. Yang mana dia akan tunjukkan, yang baru-baru ni saya ada kes, dia draft perjanjian tersebut adalah didraft oleh pihak peguam. Dan peguam akan menjanjikan, you don't worry. Whatever they said memang ada dalam perjanjian ni. Kalau pakcik-pakcik tua-tua dekat kampung mana dia nak baca perjanjian tu kan? Betul tak? So, bila dah ada kelima-lima ni, yang kelima adalah influencer. Selalunya influencer akan datang. Artis-artis, orang-orang kenamaan, kan? Orang kadang ada panggil politician masuk, dia akan menunjukkan pelaburan ni legit. Ataupun panggil orang yang pakar saham, dia kata pelaburan ni legit. So bila ada kelima-lima ini, dan dia akan berdendangkan dengan satu lagu. Dia akan cakap, saya ni dah cukup kaya. Kenapa saya nak bantu orang ramai? Sebab sebaik-baik manusia, dia kata, adalah manusia yang akan memberi manfaat kepada orang lain. Ingat kata-kata keramat ni. Itu yang memang akan diorang nyanyi lah. Dan saya dah dengar, saya akan tanya, ada tak lagu ni keluar? Ada tak lirik ni keluar? Diorang akan cakap, saya pernah dengar tu tuan. Sebab itulah saya kata, ini maknanya memang diorang akan cuba dapatkan confidence pelabur untuk invest pada mereka. Nombor 2, dengarlah. Pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang menjaminkan ni, yang terjamin ni, kalau dari ikut Islam pun dia memang haram kalau tanya saya. Sebab kalau dalam beza pelaburan dengan judi ni adalah kalau you menjanjikan pelaburan dengan riba ni, beza dia adalah riba you fixkan keuntungan, tak ada risiko. Tapi kalau you menjanjikan tidak boleh menjanjikan keuntungan, maknanya ada risiko, rugi dan untung, itu boleh masukkan pelaburan. Itu diterima dalam Islam. So, dengar percayalah cakap saya, bila you dah masuk pelaburan, duit yang dia rolling, macam mana dia boleh rolling? Because selalunya diorang akan buat, tuan-tuan, diorang akan dalam masa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ada yang paling hebat 2 tahun dia drag. Dia bergantung kepada dia punya KPI, dia punya target. Diorang akan bagi seperti mana yang diorang janjikan untuk create trust. So maknanya contohnya Tuan Terence dah dekat 6 bulan ni steady. Mesti Puan Hana pun akan jumpa Tuan Terence. Kau masuk apa? Tengok sekarang kereta pun dah tukar, rumah pun dah beli baru kan. So Tuan Terence pun kata, aku ada masuk satu pelaburan. Contoh aku ada satu pelaburan ni steady. So Tuan Terence dah ajak Puan Hana. Puan Hana pula akan ajakkan kawan Puan Hana. So ini dia crowd. Padahal duit yang dia rolling tu, duit Terence. Bila duit Terence akan Puan Hana pula yang dapat duit ni ada daripada Terence sebenarnya. Duit Terence yang masuk beratus ribu tu. Dia akan pusing kat situ je. Dia akan pusing kat situ saja. Ini adalah Ponzi scheme. Dia Ponzi scheme. Ni money game kata. Ponzi. Dia pusing, dia akan rolling. Saya dah pergi kebanyakan kes money game ni, saya pergi kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Saya dah puas dah pergi. I think banyak IPK dah kenal lah muka saya ni. Diorang kalau kita tengok dia punya bank statement, you will surprise. Bank statement tu dia tak cerita, dia tak masuk pun dekat dalam trading yang dia wawarkan dia hebat tu. Dia tak masuk pun nak ambil duit awak, dia pergi main saham, dia ambil duit awak, dia pergi buat investment, tak ada. Ataupun dia buat syarikat ke apa, tak ada.
Kan? Sebab duit tu dia rolling dekat situ je. Sampai dia reach satu target dan dia buat nombor third. Ya. First, dia akan cakap build trust. Second, dia akan rolling. Third, dia akan make excuse. Bila dia reach satu target, ini yang akan berlaku. Dia akan cakap pertama, dia kata musim pandemik. Dia kata, saya nak buat macam ni tuan. Tuan dah dapat dah setahun dah duit kan. Pernah tak saya sangkut? Tak pernah. Sebab ke pelaburan ini, saya rugi. Saya tak boleh bayar duit tuan. Tuan tolong saya pula lah tuan. Dia akan pusing situ pula. Dia akan cerita orang internal dalam syarikat tu tipu dia. Orang buat lari duit dia sana, saya nak bayar duit tuan. Sebelum ni saya boleh bayar duit tuan. Sekarang saya tak boleh bayar sebab dah kena buat lari. Nombor 3 dia kata bank negara dah freeze. Sebab duit daripada luar negara yang saya buat investment tu sangkut dekat bank negara. Nombor 4 dia akan nyanyi, dia kata ada orang buat report. So Amla dah freeze akaun saya tak boleh bayar tuan. Padahal the moment you bank in the money, dia dah ambil dah duit tu, dia dah pusing dah. Dia dah cuci dah. Dia guna duit yang sama untuk bagi kepada pelabur-pelabur tu. Correct. Kalau anda antara player dalam money game ini yang masuk lambat, maka anda paling rugilah. Jadi ini adalah sesuatu yang biasa berlaku dalam masyarakat walaupun sebelum zaman pandemik. Tetapi sebagai seorang peguam, saya ingin tanya, untuk mangsa-mangsa ni, diorang boleh dapat balik duit diorang tak? Okey. Itu ada cara dia. Ada cara dia. Tapi chances 50-50. Alhamdulillah saya pernah buat dapat balik duit. Ada yang saya buat dan tak dapat balik duit, tapi penjenayah ni memang dikenakan hukuman yang setimpal. Kita bagi bukan setimpal, maksimum kita bagi. Dia dengan 4 orang kuncu-kuncu tadilah. Semua sekali. Semua sekali. Stan tuan kata mereka ni menyanyikan bulan dan bintang dan mereka kata tidak ada risiko, tapi sebenarnya tiada pelaburan yang tidak mempunyai risiko. Abang Ren pun rugi. Betul, Abang Ren pun rugi. Semua pelaburan ada risiko. Jadi penting untuk seseorang itu sebelum melibatkan diri dalam pelaburan ini untuk mendapatkan ilmu sebelum mereka melakukan satu pelaburan itu. Pendapat tuan sendiri. Okey. Ini saya cerita kat rakan-rakan di luar sana. Apa yang saya cuba tekankan, kalau you ikut step ni, you all tak akan rugi. You all tak akan terjebak dengan scam pelaburan ini. Pertama, you kena tengok, kalau you orang tu yang datang approach awak, pertama sekali awak wajib check background dia. This is your homework and you must do your homework. You kena buat kerja rumah ni. Pertama check dia ni bankrupt ke tak. Minta maaf tuan. Boleh check. Ada berlaku saya punya kes, orang tu dah bankrupt tahun 1993. Tapi you boleh invest dia ratusan juta, puluhan juta you boleh invest. Tapi okey, itu pertama check. RM15 je dalam ni you bayar dekat insolvency, RM15 je. Pertama, kedua you check sitos. Ada tak sebarang mana-mana pihak yang menyaman pihak scammer ni. Nombor 3, you check kalau dia menyanyikan pelaburan, first thing dia kena ada adalah lesen daripada Bank Negara Malaysia di bawah Seksyen 10. Di bawah Akta Kewangan Perkhidmatan, Financial Services Act 2013. Dia mesti wajib ada lesen. Tak ada lesen, jangan invest. Jangan kata tunggulah sebab sekarang ni ada orang dengki dengan saya, so saya tak boleh saya tak boleh dapat lesen sekarang. Saya tengah usahakan. Dengar usahakan, you tunggulah dia habis usaha baru you invest. Kan? Okey, nombor 4, you kena check dekat bank negara dan juga di Suruhanjaya Security Malaysia, mereka dah ada list tau. The moment ada pengadu datang kat saya, Mahmud, saya ada satu kes ni lah. Saya nak macam mana? Saya nak tahu dia ni scam ke tak? Sebab saya dah invest 1 juta. So bila saya cakap simple juga, saya check. Saya check confirm dia akan ada kena penalti di bawah Suruhanjaya Security Malaysia. Sebab the moment you tak ada lesen, you memang dah kira dah illegal lah. Okay? Dan jangan percaya cakap mulut. You dengar dia cerita, dia kata dia nak buat masjid, dia kata dia hebat, Abang Ren pun kawan dia makan sepinggan, kan? So you kena check agreement yang dia draft tu. Adakah agreement yang dia draft tersebut sama seperti mana yang dijanjikan? Okey? So kalau dia sama dan you boleh proceed. Kalau you tak sama dan you boleh rujuk perjanjian tersebut kepada peguam. Dan ini yang paling penting. Okey? You nak buat payment, you nak buat pembayaran, check kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM, Polis Diraja Malaysia. Mereka ada buat satu apps nama dia Semak Mule. Ya, betul. Okey? Di Semak Mule tu, 2 you boleh check. Pertama, nombor phone. Pertama, nombor phone. Yang kedua adalah
dia punya nombor akaun. Kalau selalunya lah, kalau you check ada 1-2 kes dan dia akan keluar, maknanya ada report dibuat ke atas nombor akaun tersebut. Ya, boleh muat turun secara percuma dalam aplikasi mobile anda. Ia adalah sangat mudah dan ia adalah disyorkan oleh PDRM sendiri. Jadi anda hanya perlu muat turun untuk Google, untuk yang menggunakan Android di Google Play, dan iOS pun ada. Jadi kemudahan ada untuk membantu anda memastikan bahawa simpulan-simpulan yang menjadi rakan kongsi anda adalah seseorang yang memang bersih di sisi undang-undang. Jadi kemudahannya ada. Jadi kenapa tidak gunakan? Okey. Yang saya nak tambah satu lagi ya. Ini yang ramai sangat orang gagal buat. Iaitu berbincanglah dengan pasangan anda. Berbincanglah dengan pasangan anda. Saya terus terang banyak orang yang masuk dalam pelaburan ni bukan hanya orang biasa-biasa, ada lawyer, dia pun pernah kena tipu, ada polis pun kena tipu, cikgu pun pernah kena tipu, hakim pun pernah ada kena tipu. So memang benda ni is too good to be true, tapi ada orang masuk juga. Tapi kadang-kadang kita terlalu semangat sangat ni, kita tak sedar kita ditipu. Tapi rakan kita ni yang tak influence, yang tak terpengaruh dengan kata-kata tu, diorang lebih waras tau. Bila dengar satu macam pelaburan ni, dia akan tegur, you dah buat ni dah, A, B, C, D, E, kan? And then diorang akan check. Dia akan jadi your check and balance. Dan bila you buat, percayalah, kalau you buat ke 6 cadangan saya tadi, insya-Allah you tidak akan terjebak dengan skam pelaburan ini. Jadi dalam tempoh ini kita ada sedikit liquidity di mana seperti iCitra semua kita boleh keluarkan wang simpanan kita untuk kegunaan kecemasan sebenarnya. Namun ada yang terjebak dalam skam-skam seperti ini. Kita sudah faham tentang modus operandi mereka. Seterusnya untuk mereka yang masih lagi degil, yang ingin menjadi scammer dan sebagainya, apakah tindakan di bawah undang-undang negara yang boleh dikenakan ke atas scammer ini? Okey, dia begini. Ada satu pepatah ni, kejahatan akan berlaku apabila orang baik gagal untuk membuat apa-apa. Bila you berdiam diri. Dan banyaknya masalah yang berlaku dekat Malaysia ni adalah apabila orang tu telah terkena dengan scam ini, mereka membuat keputusan untuk pasrah. Tak apalah, tuntutlah aku dekat akhirat nanti. Tak apalah, saya dah reda. Kan, ada pun malas nak buat apa-apa tindakan. Bila kesan daripada tindakan ini akan membebaskan pihak scammer itu untuk meneruskan dengan dia punya ponzi scheme yang lain. Macam saya kata tadi, Mr. Terence, tahun 1993 sampai hari ini 2021 still aktif lagi buat scam. Macam mana dia boleh teruskan? Sebab tak ada siapa tangkap dia. Kenapa tak ada siapa tangkap? Kerana orang malas nak buat report. Ataupun malu. Malu nak buat report. Dia kata, aku segan lah. Saya pun polis yang nak buat report, polis nanti orang kenal muka. Aku ni guru besar. Macam mana guru besar pun boleh kena tipu. So, saya cuba tekankan kat sini. Kadang-kadang kalau macam Terence kata tadi, possibility berdapat balik duit memang 50-50. Tapi sebenarnya ada sebab, ada hikmah. Kenapa kita ditipu? Kerana Allah SWT tu mungkin nak kita bantu orang lain. Ada hikmah di sebalik kejadian. So, kalau kita semua berpakat, kita buat laporan polis dibuat. Dan polis Diraja Malaysia ni, diorang memang very proaktif. Dan you jangan dengar cakap-cakap scammer ni. Sebab bagi saya, apa yang berlaku, menakutkan diorang buat report, adalah mereka menunggang nama PDRM. Dia kata, contohnya ketua polis tu jiran saya. Tak ada masalah. Sekarang ketua polis negara tu dulu pernah saya berkhidmat dengan dia dulu waktu tahun dia akan tunggu. So orang akan takut. Jangan takut. PDRM sangat telus, mereka sangat take benda ni sangat serius, dan bila you buat, dua seksyen ni yang selalu akan diambil lah, akan dituduh ke atas pihak scammer. Pertama, di bawah Seksyen 420 kanun kesesaan. 420 ni kalau kita betul-betul
buat laporan polis. That's why kalau you nak buat laporan polis, saya syorkan, saya nasihatkan dapatkan khidmat peguam. Because you buat laporan polis sekali saja. Dan ada adab dia macam mana kita format dia macam nak buat laporan polis. You tak boleh tulis tujuan saya buat laporan polis adalah untuk menuntut balik duit saya. Memang polis akan buka siasatan. Ataupun tujuan saya membuat laporan polis ni untuk mengambil kembali semua keuntungan-keuntungan yang saya dijanjikan. Confirm dia tak akan buka siasatan. So, bila you rujuk peguam akan ada draftkan satu format. Bila format tu tepat, kertas siasatan boleh dibuka. Maknanya saya kata tadi 420 tu kalau betul-betul lekat, dia boleh kena wajib 1 tahun penjara. Tapi kalau ramai jarang 1 tahun, selalunya 5 tahun dan ke atas. Dan wajib sebat. Wajib sebat. Yang kedua adalah Seksyen 137 Perkhidmatan Kewangan, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Seksyen 137 tu dia akan boleh dikenakan minimum, dia tak ada minimum, tapi sekurang-kurangnya 10 tahun penjara dan tidak lebih daripada tidak lebih daripada 10 tahun penjara dan tidak lebih daripada 50 juta. Dan selalunya denda kalau melibatkan orang yang ramai, jumlah kerugian ramai, jumlah denda akan tinggi akan dikenakan. Dan sekiranya mereka gagal untuk membayar denda tersebut, dia akan digantikan dengan penjara dan penjara itu akan berjalan secara berasingan. This is what we want. Kita nak ambil scammer ni, kita letak dalam penjara supaya mereka tidak ganggu orang-orang awam di luar. Jadi kita kena ingat benda tu, evil thrives when good men do nothing. Jadi kita kena jalankan juga tanggungjawab kita, kerana kita bukan saja untuk dapat balik duit dan sebagainya, memang itu sesuatu yang kita inginkan, tapi yang lebih penting adalah kita melaksanakan tanggungjawab bagi melindungi orang lain daripada scammer-scammer yang sama. Jadi kalau tidak buat laporan, manakan boleh aplikasi seperti tadi itu mengesan nombor-nombor yang digunakan dan sebagainya. Jadi kalau anda membuat laporan, baru saja nombor akaun, nombor telefon scammer dan sebagainya akan dimasukkan ke dalam pangkalan data PDRN. Dan nasihat Tuan kepada mereka yang mungkin juga ingin melibatkan dalam pelaburan, mungkin ingin menjadi pendapatan mereka, apakah yang mereka perlu lakukan? Mungkin mendapatkan perkhidmatan daripada peguam ataupun sebagainya. Okey, saya punya nasihat, kita lihat ke enam perkara tadi, saya katakan tadi, kalau you ikut, insya-Allah you tak akan kena scam pelaburan ini. Because kerja rumah tersebut akan menyelamatkan anda daripada terjebak dengan pelaburan ini. Dan saya punya cadangan simple saja. Kalau kadang-kadang kita tak arif, nak check kat mana, kita kurang arif. Spendlah duit sikit. Pergilah rujuk peguam. Ada sesetengah peguam kadang-kadang kawan-kawan kita kan, you rujuk, insya-Allah diorang akan bantu. Dan mungkin kalau dikenakan charge ke very minimal, mungkin berapa, tak sampai 1,000 pun, tapi disebabkan duit tak sampai 1,000 inilah menyelamatkan ratusan ribu ringgit yang anda ingin laporkan kepada pihak scammer, dan ia akan menyelamatkan anda daripada, kalau tanya saya terus terang, saya punya nasihat kepada scammer, ini nasihat kepada scammer, lihatlah mata-mata orang yang anda scam, jumpa diorang balik. Kalau you all jumpa diorang balik, you rasa macam you nak pulangkan balik. Sebab ada yang setengah orang yang terlalu sedih, yang saya tersentuh hati. Ada orang tu dulu dia jadi cikgu, dia dah pencen, dia dah habiskan semua duit dia dalam pelaburan. Sekarang ni dia bergantung hanya kepada duit pencen dia saja. Dan ada setengah orang tu tak ada duit langsung untuk nak survive. Dia sekarang cari siput saja. Dia call saya sekarang mahu dapat RM10, RM20, jadilah untuk saya nak sari hidup family saya. Dan suami saya pun sekarang dah terlantar kena stroke. Saya harapkan duit ni RM10, RM20 saja. Saya kata itulah pada pihak scammer semua, tengoklah, balik kontaklah orang-orang yang awak dah nyanyi sebelum ni dan cubalah pulangkan balik, cari jalan untuk pulangkan balik duit-duit mereka ni. Kita pun kena muhasabah diri, janganlah terlalu tamak. Betul. Kerana ketamakan itulah yang digunakan oleh scammer untuk menjerat anda dalam Ponzi scheme mereka. Pulangan-pulangan yang seperti yang disebutkan tadi, 10% sebulan memang tidak logik untuk wang yang dilaporkan begitu saja. Dan kita perlu berfikir tentang adakah perkara-perkara seperti ini benar-benar wujud ataupun adalah sekadar khayalan sahaja. Jadi pastikan anda melakukan homework yang disebutkan oleh Encik Mahmud tadi, dan
untuk maklumat lanjut bagaimana untuk mereka mendapatkannya, adakah ada laman sesawang atau portal untuk orang ramai pergi untuk mendapatkan maklumat-maklumat sahih bagaimana untuk mengesan skema-skema ini? Seperti kata-kata yang tadi, pihak kerajaan telah menyediakan banyak-banyak platform seperti Bank Negara Malaysia, Space Suruhanjaya Security Malaysia dan rakan-rakan lain seperti NGO seperti PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia macam Semboyan. Mereka semua bersatu untuk membantu orang ramai daripada terjebak dalam program skim ini. Dan tapi boleh juga berujuk kepada peguam-peguam seperti saya dalam Facebook Mahmud Jumaat dan juga banyak rakan-rakan saya yang lain. Mereka sering berkongsikan ilmu dalam pelaburan ini. Saya harap perkongsian ini you all semua rakan-rakan semua boleh kongsi-kongsikan untuk menyelamatkan mangsa-mangsa lain daripada terjebak dalam pelaburan ini. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan Mahmud Jumaat, Peguam Rakyat, rakan kongsi Tuan Emir Mahmud and Co. Terima kasih sekali lagi.